Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah penyelia saya, Puan Siti Khadijah binti Adnan. Saya Mastika binti Undong, pelajar Diploma Pasca Siswaza Pendidikan ambilan Jun 2021 dalam bidang Sejarah Sekolah Rendah akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum yang telah saya hasilkan. Berikut merupakan senarai kandungan yang akan saya terangkan dalam pembentangan kali ini. Pertama, bahagian pengenalan dan maklumat umum sekolah tempat saya berpraktikum. Kedua, penerangan berkenaan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang telah saya aplikasikan di dalam kelas. Yang ketiga, penerangan berkenaan pengetahuan dan kemahiran baharu yang telah saya perolehi sepanjang berpraktikum. Yang keempat, saya akan menerangkan berkenaan ilmu binaan dan inovasi yang telah dan akan saya usahakan nanti. Yang kelima, saya akan berkongsi berkenaan komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar saya di SK Bin Sulong selama 5 minggu berpraktikum. Dan yang terakhir, saya akan menyimpulkan secara keseluruhan berkenaan refleksi ini. Sebagai pengenalan terhadap maklumat umum, saya telah menjalankan praktikum di Sekolah Kebangsaan Bin Sulong Beluran bermula 7 Februari 2022. Jarak perjalanan sekolah mengambil masa selama 30 minit daripada kampung halaman saya. Tempoh mengajar saya ialah 8 masa seminggu bagi subjek sejarah dan kumpulan murid sasaran yang saya ajar ialah murid tahap 2 iaitu tahun 6 yang mempunyai bilangan murid seramai 27 orang. Baiklah, mari kita teruskan kepada topik seterusnya iaitu berkenaan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang telah saya aplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang saya laksanakan. Ilmu yang pertama ialah berkenaan dengan saya telah menerapkan teori operan Skinner. Dalam teori ini menerangkan bahawa peneguhan perlu dilakukan untuk menggalakkan suatu perlakuan terus diulangi, sama ada perlakuan positif ataupun perlakuan negatif. Menurut Haliza dan Choi 2016, antara contoh peneguhan positif ialah memberikan kata pujian, senyuman, hadiah atau tepukan atas sesuatu kejayaan murid. Saya akan bagi situasi saya akan memberikan pujian dan tepukan sekiranya murid saya memberikan respon terhadap sesi soal jawab dan akan memberikan ganjaran sekiranya murid berjaya menyiapkan latihan yang diberikan. Seperti memberikan minuman kotak, coklat ataupun duit. Hal ini dilihat dapat menjadi satu dorongan dan motivasi untuk motivasi kepada murid untuk mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Slevin 1989-1992 pula mencadangkan agar setiap kumpulan yang berjaya mencapai tahap tertentu dalam tugasan diberikan ganjaran seperti pujian dan hadiah kerana kejayaan kumpulan tersebut bergantung kepada usaha setiap ahli kumpulan. Ganjaran tersebut akan memberikan kesedaran kepada murid betapa pentingnya tanggungjawab bersama serta bersaing dalam suasana yang sihat. Maka saya selalu menggunakan ganjaran untuk menarik minat murid untuk mengikuti sesi ataupun aktiviti pengajaran saya.
Seterusnya, saya juga menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam sesi pengajaran saya, iaitu menggunakan teknik menunjukkan gambar peta ataupun lakaran kepada murid saya. Pepatah Cina ada mengatakan sekeping gambar lebih bermakna daripada 1000 perkataan. Hal ini kerana gambar bertindak sebagai perakam kepada setiap detik kejadian dan peristiwa sejarah. Antara contoh gambar yang telah saya gunakan ialah gambar tokoh-tokoh yang terlibat dengan peristiwa pembentukan Malaysia. Memandangkan sekolah mempunyai masalah kekurangan LCD, maka saya mengambil inisiatif mencetak gambar dalam bentuk poster agar murid dapat melihat dan memegang bahan pembelajaran yang saya sediakan. Seterusnya, saya juga sering mengaplikasikan pembelajaran kooperatif dalam sesi pengajaran saya. Saimah Rahman 2010 menyatakan bahawa pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dipercayai dapat meningkatkan pemahaman isi kandungan yang dipelajari dan meningkatkan pencapaian serta motivasi murid. Saya sering menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran secara bagi memudahkan saya mencapai objektif pembelajaran yang telah saya rancang. Hal ini juga ada dinyatakan oleh Mahdi Syuid 2017 bahawa rakan sebaya berupaya memudahkan murid melaksanakan aktiviti atau tugasan yang diberikan kerana mereka akan menggunakan bahasa yang mudah untuk mereka fahami sesama mereka. Saya juga menggunakan strategi pengajaran yang berpusatkan guru, berpusatkan bahan dan berpusatkan murid mengikut situasi pembelajaran saya. Bagi situasi berpusatkan guru, saya akan bertindak menjadi pemudacara dalam sesi pengajaran. Sebagai contoh, saya memberikan penerangan terlebih dahulu berkaitan dengan fakta sejarah sebelum meminta murid melakukan aktiviti yang telah dirancang. Manakala saya akan menggunakan strategi berpusatkan bahan bagi murid yang hadir secara bergilir ke sekolah akibat daripada pandemik COVID-19. Saya akan menghantar video dari YouTube yang berkaitan ataupun menyediakan nota pembelajaran yang menarik kepada murid melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Hal ini akan memudahkan mereka untuk menggunakan bahan pembelajaran pada bila masa sahaja. Yang terakhir iaitu strategik berpusatkan murid. Strategik ini lebih menarik minat murid kerana mereka lebih banyak akan memainkan peranan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Manakala saya hanya akan bertindak sebagai pembimbing sahaja. Seterusnya, saya telah mengaplikasikan penyediaan rancangan pengajaran harian seperti yang telah diajar ketika kelas di IPG. Saya membuat persediaan dan perancangan yang rapih melalui rancangan pengajaran harian sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Objektif pengajaran merupakan perkara yang penting yang perlu ditentukan bagi membantu saya menyusun strategik, kaedah dan teknik pengajaran semasa dalam kelas. Dalam masa yang sama, penyediaan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan kemampuan murid bagi memudahkan ilmu disampaikan dan difahami.
Saya juga mengetahui bahawa penggunaan DSKP sangat penting bagi memberikan kefahaman yang lebih jelas terhadap penentuan objektif yang ingin dicapai dalam sesuatu topik pembelajaran. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan kemahiran dan pengetahuan baharu yang saya perolehi sepanjang berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Minsulung. Pertama, saya belajar berkenaan kaedah kawalan bilik darjah. Carter dan Doyle 2006 mengatakan, di peringkat sekolah rendah, kanak-kanak mula menyesuaikan diri dari alam rumah dan keluarga ke alam persekolahan yang lebih formal. Maka keadaan ini akan turut mengundang konflik dalam bentuk pertelingkahan verbal dan fizikal kerana wujud perbezaan antara murid dari aspek sosial keluarga, cara pemikiran dan tingkah laku. Oleh itu, langkah penyelesaian yang saya telah laksanakan ialah saya telah mewujudkan prosedur, peraturan dan pelbagai strategik intervensi disiplin berbentuk disiplin. Sebagai contoh, prosedur diwujudkan berkaitan dengan tempat dan cara berbaris ketika berada di dalam kelas, menetapkan tempat letak barang tertentu seperti buku, beg, botol air. Seterusnya, tata cara menyerahkan hasil kerja kepada guru. Saya juga menetapkan masa yang dibenarkan untuk keluar ke bilik air semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang saya berjalan. Bagi hal ini bertujuan untuk mengekalkan ketenteraman dan kelancaran perjalanan kelas. Kemahiran kedua pula ialah saya belajar cara berkomunikasi dengan warga sekolah dan ibu bapa murid. Bagi mewujudkan suasana kerja yang selesa dan positif. Perhubungan antara rakan kerja amat penting. Saya akan memastikan sentiasa bertegur sapa dengan rakan-rakan guru sekolah. Hal ini akan dapat memberikan manfaat kepada saya dari aspek rakan-rakan senior, rakan-rakan yang berpengalaman akan membuat perkongsian pengalaman dalam melaksanakan gerak kerja di sekolah, sama ada kerja-kerja di pejabat ataupun pengurusan bilik darjah. Manakala hubungan dengan ibu bapa murid pula, bagi memastikan saya dapat hubungan dengan ibu bapa murid penting bagi memastikan saya dapat mengetahui perkembangan murid, maka saya perlu mewujudkan hubungan yang baik dengan ibu bapa murid. Saya akan memberikan respon yang baik terhadap sebarang pertanyaan ibu bapa berkenaan anak mereka di dalam grup WhatsApp. Maka saya telah belajar cara dan bahasa yang sesuai untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Baiklah, pembentangan seterusnya pula berkaitan dengan ilmu binaan dan inovasi yang telah dan akan saya laksanakan bagi meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran sejarah. Isu pertama yang dilihat ialah berkenaan dengan pelaksanaan sistem penggiliran persekolahan. Walaupun persekolahan telah dibuka seperti biasa, namun disebabkan murid yang ramai dan kapasiti kelas yang terhad, maka pihak sekolah telah menjalankan sesi persekolahan secara bergilir. Murid dalam hal ini
saya dapat melihat bahawa murid yang terlibat dengan penggiliran akan tertinggal silibus pembelajaran sejarah. Oleh itu, tindakan susulan yang saya gunakan ialah menghasilkan konsep MyDroll bagi memudahkan murid menghasilkan nota yang mudah difahami dan diingati. Gambar berbentuk badan manusia dilukis dan murid perlu mengisi setiap ruangan badan tersebut dengan peristiwa dan tahun berlakunya kejadian sesuatu peristiwa. Isu yang kedua pula ialah murid. Saya dapat mengenal pasti murid lemah dalam aspek membaca dan menulis. Saya dapat lihat bahawa seramai 6 daripada 27 orang murid tahun 6 masih tidak menguasai kemahiran 3M. Hal ini menyebabkan murid tidak dapat membaca nota yang diberikan dan lembaran kerja tidak dapat diselesaikan atau disiapkan dengan baik. Oleh itu, tindakan susulan yang akan saya ambil ialah menghasilkan kit inovasi, iaitu kit Quetzal dalam PDPC sejarah. Kit ini dapat membantu murid membina kemahiran pemikiran sejarah, iaitu membina kronologi bagi mata pelajaran sejarah. Hal ini kerana kaedah ini menggabung jalinkan aktiviti menyusun cerita dan permainan puzzle. Akhir sekali, saya ingin menyatakan komen dan reaksi selama pengalaman mengajar saya di SK Bin Sulong. Pertama, dari aspek penggunaan bahan bantu mengajar. Saya berpendapat bahawa perkara ini sangat penting untuk menarik dan merangsang minda murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kedua, pentingnya guru menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh itu, saya perlu belajar mengenai penggunaan dan penerapan TMK dalam PDPC. Hal ini kerana penguasaan terhadap aplikasi yang pelbagai akan meningkatkan kreativiti saya sebagai seorang guru. Seterusnya, yang ketiga, saya melihat kesan yang ketara terhadap pelaksanaan PDPR yang berulang-ulang kali sebelum ini. Ia telah memberikan kesan kepada kemahiran menulis murid. Mereka menjadi cepat letih dan malas untuk menulis. Selain itu juga, kawalan terhadap tingkah laku murid ketika dalam kelas juga menjadi lebih sukar kerana mereka tidak lagi melakukan rutin harian semasa di sekolah ketika berada di rumah. Seterusnya, yang keempat, saya dapat perhatikan perbezaan murid kerana mereka mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Pemerhatian saya setiap murid adalah berbeza dari aspek kemahiran memahami pembelajaran, pergaulan dan tingkah laku. Kaedah yang pelbagai perlu saya gunakan untuk memastikan murid tidak tercicir dari pembelajaran dan memberikan kesan kepada ilmu pengetahuan mereka. Yang kelima pula ialah berkenaan pentingnya komunikasi yang baik dengan murid. Hal ini kerana komunikasi dua hala antara guru dan murid akan dapat menanamkan sikap hormat kepada guru dalam diri murid. Secara keseluruhan, saya bersyukur kerana telah dapat menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan ilmu pedagogi yang saya telah pelajari di
IPG berbanding sebelum mengikuti program diploma pasca siswaza pendidikan ini. Saya juga akan berusaha untuk meningkatkan lagi teknik pengajaran yang sesuai dengan murid-murid saya. Oleh itu, saya tidak akan berhenti untuk belajar. Saya tidak akan berhenti belajar untuk menjadi seorang guru yang mahir dan mampu melahirkan murid yang berjaya dalam apa juga bidang yang mereka ceburi. Itu sahaja yang dapat saya bentangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.